Ini cikgu nak ambil kehadiran awak dulu. Sekarang awak nampak tak ni? Cikgu tunjuk. Nampak? Kelas 5 Besari Bahasa Melayu. Okey, cikgu dah tetapkan watak awak. Contohnya Adam. Adam berwarna flat. Lagi Aira berwarna purple. Awak nampak kan? Tak. Nampak cikgu. Jadi kalau awak jawab dengan baik, cikgu akan bagi markah. Contohnya bacaan baik, bekerjasama, berusaha. Okey, sekarang cikgu nak ambil kehadiran awak dulu. Cikgu akan panggil nama kamu. Siapa yang hadir, cikgu nak kamu cakap saya hadir. Boleh tak? Boleh. Okey, Boleh. mulakan dengan Adam. Adam hadir tak? Tak. Tak hadir Adam. Adam tak hadir. Afrina? Tak. Tak hadir. Aimi? Aimi? Tak hadir. Aina? Aimi hadir lah cikgu. Dia kata Aimi tunggu hadir. seminit. Oh, dia tunggu seminit tadi. Okey, Aina? Aina tak hadir. Aira? Saya hadir cikgu. Bagus. Alisha? Saya hadir Alisha. cikgu. Bagus. Alia? Saya hadir cikgu. Alia. Bagus. Anis? Anis tak hadir. Cyril? Khairil? Khairil? Hadir Hadir tak? cikgu. Hadir. Saya Damia? hadir. Damia? Angkat tangan. Damai apa cikgu? Damia? Hadir. Hadir. Damia satu lagi? Damai. Dua-dua Damia hadir. Itu Damai manusia apa? Okey, Dani? Ada cikgu. Bagus. Danisha? Danisha? Ada cikgu. Hadir. Dia? Hadir cikgu. Edric? Hadir cikgu. Fadli? Fadli tak hadir. Farid? Farid tak hadir. Hafiq? Hafiq tak hadir. Harid tak hadir juga. Haris tak hadir. Haziq? Hadir Daniel. Haris Daniel? Hadir Daniel tak? Hadir? Okey, bagus. Haziq? Hadir cikgu. Iskandar? Hadir cikgu. Yasmin? Hadir cikgu. Laila? Hadir cikgu. Manesh? Hadir cikgu. Najwa? Hadir cikgu. Nik tak hadir. Nur? Tak hadir. Nurhan hadir tak? Hadir cikgu. Hadir. Putra tak hadir. Khalif tak hadir. Razin? Mana Razin ni? Razin tak ada. Syairah? Zuhairah? Zuhairah tak ada. Zulaika hadir tak? Tak hadir juga. Okey. Baik murid, kalau kamu ingat kat sini, siapa yang hadir, dia akan ada warna. Siapa tak hadir, dia jadi warna kelabu. Nampak tak? Jadi, Nampak. cikgu bagi kamu markah. Nampak. Cikgu nak bagi bekerjasama. Okey, sekarang semua dah dapat. Apa benda tu? Cikgu, saya Harid cikgu. Harid? Hadir. Harid, mana Harid? Harid. Kau tengok nama kamu. Ni Harid, hadir? Harid hadir. Sekejap
Kenapa saya punya satu mata? Saya ada satu mata. Kenapa saya warna pink? Warna pink lah cantik. Okey, sekarang jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Sebelum mula, cikgu nak kamu baca doa. Siapa nak baca doa? Ya. Okey, bagus. Hafiz. Tak buka kamera pun. Cikgu tolong buka. Cikgu tolong kuatkan suara cikgu sikit, tak dengar sangat lah. Tak dengar sangat. Ha. Yang lain dengar tak suara cikgu? Dengar. 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 Okey, murid. Jadi siapa yang nak baca doa? Cepat. Saya. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina jadi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, murid. Sekarang cuba kamu lihat. Peraturan Google Meet. Cikgu sebelum ni cikgu dah ingatkan kepada kamu kan. Jadi hari ni cikgu nak ingatkan sekali lagi. Cikgu nak lepas ni kamu sila bersedia lebih awal. Yang kedua, cikgu nak kamu beri tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang dikongsi oleh guru. Dan yang ketiga, tutup mikrofon anda. Buka apabila guru meminta respon. Sebab apa? Sebab nanti kawan awak akan dengar tak jelas, akan ada bunyi bising. Yang terakhir, jangan menulis perkataan yang tidak sepatutnya. Yang menulis ni kat mana ni? Nak menulis kat mana tu? Kalau awak tengok dekat bawah ni boleh komen kan? Boleh. Boleh. Cikgu tak nak awak tulis benda yang tak sepatutnya, benda bukan-bukan. Boleh tak? Boleh. Bagus. Jadi, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak tunjuk kamu satu video. Cepat tengok cikgu masak hari ni. Nampak tak video? Nampak. Nampak kan? Nampak. Okay. Nampak. Cikgu nak kamu tonton dulu video ni. Nampak. Cikgu tak nampak lah. Okey, nampak. Okey, berikut merupakan bahan-bahan bagi membuat tortilla wrap. Potong sayur dalam bentuk bulat. Sayur apa tu? Sayur timun. Ada banyak lagi tu. Ada salad. Kemudian pecahkan telur dan gaul sehingga sebati. Kemudian bakar roti sehingga masak. Cikgu tak pakai minyak pun. Okey, masukkan sedikit margarin. Sikit saja tahu, jangan banyak. Kemudian goreng telur. Okey, sekarang jom kita hias. Nampak sayur cikgu guna. Banyak kan? Okey, jom kita rasa. Selamat menjamu selera. Nanti nak buat lah. Wah, macam mana? Sedap tak? Ketau. Sedap. Mudah kan? Nampak tak cikgu buat apa tadi? Siapa nak jawab cikgu buat apa?
Saya buat. Tortilla wrap. Cikgu sediakan tortilla wrap. Tortilla wrap ialah makanan seimbang. Sekali lagi cikgu ulang, tortilla wrap ialah makanan seimbang. Kenapa cikgu cakap makanan seimbang? Sebab Sebab apa tu? ada Sebab menggunakan piramid makanan. Bagus. Cikgu menyediakan tortilla wrap berdasarkan piramid makanan. Cikgu menggunakan kalori yang rendah. Bahan-bahan yang disediakan juga mengikut piramid makanan. Contohnya cikgu guna minyak sedikit, sayur yang banyak. Sekarang cikgu nak kamu bagi contoh. Apa makanan seimbang yang lain? Cepat bagi contoh. Cikgu pilih. Roti. Cikgu pilih ni lah, kita tengok ni. Kita tengok nama siapa yang kena. Dia. Ya, Cuba bagi contoh makanan seimbang yang lain. roti. Roti. Okey. Cikgu bagi jawapan tepat. Ya, bagus. Jadi cikgu nak seorang lagi. Khalif. Tadi. Khalif? Tak ada. Tak ada ya. Kali tak ada. Okey. Yang lain. Iskandar. Ya. Okey, Iskandar cuba bagi contoh makanan seimbang yang lain. Apa tu? Lobak. Lobak. Sayur-sayuran. Okey, bagus. Jawapan tepat. Jadi sekarang, awak perasan tak tadi? Cikgu ada ulang ayat 2 kali. Cikgu ulang tortilla wrap ialah makanan seimbang. Awak dengar tak? Tortilla wrap ialah makanan seimbang. Dengar kan? Ya. Jadi, cikgu nak tanya kamu, Dengar ayat yang cikgu cakap tadi tu ayat apa? Kita dah belajar kan benda ni. Tortilla wrap ialah makanan seimbang. Cepat semak jawab. Tortilla wrap ialah makanan seimbang. Ayat tunggal. Ayat tunggal. Jadi hari ini kita nak belajar ayat tunggal. Tunggal. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah sains dan makanan. Murid-murid, cikgu nak tanya, apa kaitan antara sains dan makanan? Siapa nak jawab? Apa kaitan sains dan makanan? sains dia belajar kalau makanan makan. Macam mana tu sekali lagi? Kalau sains belajar kalau makanan kita makan. Okey, hampir tepat. Cikgu bagi markah dekat Haziq. Haziq, mana kamu? Judin lah. Habis. Hafizuddin. Hafiz. Kita cari. Hafiz, mana nama kamu? Hafiz. Tadi pun Hafiz. cikgu tak sebut tadi. Ya? Tadi pun cikgu tak sebut tadi. Cikgu rasa Haris ni. Cikgu silap nama kan? Okey, tak apa. Lepas ni cikgu cek balik. Seterusnya, siapa nak jawab? Apa kaitan sains dan makanan? Dalam tajuk sains ada makanan. Dalam tajuk sains ada makanan. Okey, bagus. Ada lagi nak cuba? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, dalam makanan kan ada vitamin. Ada apa lagi? Ada protein, karbohidrat. Jadi, bagus. Jadi Kalsium. Garam dan semua tu- mineral. Jadi semua tu merupakan makanan seimbang. Bila kita makan makanan seimbang, kita dapat apa kalau kita makan makanan seimbang? Kita dapat Tenaga. menyihatkan badan. Okey. Tadi cikgu cakap kita nak belajar ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Siapa nak jawab apa itu ayat tunggal? Ada yang tahu tak sebab ayat tunggal ni kita dah belajar kan dari darjah 2 lagi. Ingat tak? Ingat tak apa itu ayat tunggal? Tak ingat? Tak ingat? Ingat tak? Ayat tunggal. Cepat cuba. Ayat Baik. tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Wah, bagus. Dia bagus. Cikgu bagi kamu markah.
dia. Bagus, cikgu bagi kamu cemerlang. 5 markah untuk dia. Okey, seterusnya. Siapa nak baca cepat? Saya nak baca. Siapa tu? Saya. Siapa Saya saya nak tu? baca. Sebut nama. Jasmine. Okey, Jasmine. Jasmine baca. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat: Razin makan nasi. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Boleh terdiri daripada frasa nama. Predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Boleh terdiri daripada frasa kerja, frasa sendi, frasa adjektif, frasa nama. Okey, bagus. Jasmine. Jasmine. Bacaan baik. Cikgu bagi 2 markah. Okey, cikgu terangkan sekali lagi. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Maksudnya, dalam ayat terdapat satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat yang cikgu bagi, Razin makan nasi. Kalau awak tengok dekat sini, perkataan berwarna merah ni subjek ke predikat? Subjek. Subjek. Subjek, bagus. Perkataan yang berwarna biru? Predikat. Predikat. Razin ialah subjek, makan nasi ialah predikat. Subjek. Subjek boleh terdiri daripada frasa nama. Cuba kamu bagi contoh satu kata nama. Kata nama. Saya. Cikgu nak kata nama. Cuba bagi contoh. Okey. Aminah. Ya. Sekali lagi. Okey, cikgu tanya kamu. Apa beza frasa nama dan kata nama? Tahu tak apa beza frasa Frasa nama? nama tu nama. Frasa nama tu nama. Okey lagi. Kata nama tu terdiri daripada kita, saya, awak. Betul ke? Okey, cikgu ingatkan kepada kamu. Kalau kata nama, ada satu saja perkataan. Contohnya, Razin. Kalau frasa nama, ada 2 atau lebih perkataan. Contohnya, Razin murid darjah 5. Itu merupakan frasa nama. Seterusnya, kita pergi kepada predikat pula. Predikat boleh terdiri daripada frasa kerja, frasa sendi, frasa adjektif dan frasa nama. Okey, sekarang cikgu nak kamu bagi contoh frasa kerja. Cepat nak cuba. Bagi kata kerja dulu. Cepat cuba. Kata kerja. Cikgu nak satu kata kerja. Razin menyapu sampah. Cikgu nak kata kerja. Bermimpilah. Kata kerja saja cikgu nak. Satu perkataan. Membasuh pinggan. Bermain Sampah. Main bola. Kata kerja. Kan cikgu cakap tadi satu perkataan. Memasak. Cepat. Nyapu sampah. Memasak. Okey bagus. Memasak. Memasak. Kalau frasa kerja, memasak. Masak apa tu? Kalau frasa kerja. Jadi, memasak nasi. Macam-macam lah. Kalau frasa sendi. Cuba kamu bagi satu contoh. Kata sendi. Cikgu bagi contoh kata sendi. Oleh. Kata sendi, oleh. Jadi, bila frasa sendi, kita jadi oleh guru, oleh murid dan sebagainya. Contoh seterusnya, kata adjektif. Cuba kamu bagi satu contoh kata adjektif. Kata adjektif, cepat. Dah belajar kan kata adjektif? Dah. Apa contoh kata adjektif? Cepat, ada nak jawab tak? Sedang. Kata adjektif. Sedang bukan kata adjektif. Sifat. Sifat. Apa? Cikgu pilih masam. Okey, cikgu pilih kata adjektif masam. Jadi kalau frasa adjektif, kita boleh contohnya menjadi
perasa masam. Yang terakhir, frasa nama. Frasa nama tadi kita baca kan. Contohnya Razin, murid tahun 5. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Okey murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, ayat dalam bahasa Melayu kita boleh bina atau kita boleh kembangkan, kita boleh luaskan menjadi lebih gramatis dan lebih bermakna. Sebenarnya kan murid-murid, ayat tunggal pun dah bermakna. Tapi kita boleh luaskan lagi menjadikan dia lebih bermakna dan lebih gramatis. Iaitu dengan perluasan subjek dan perluasan predikat. Apa itu ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat? Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ialah ayat yang menerima penambahan unsur sama ada pada subjek ataupun pada predikat. Jadi, kalau kamu nak lebih faham, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Sekarang, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 125. Cepat, cikgu bagi kamu masa. Dah buka cikgu. Cikgu bagi 30 Dah buka cikgu. Buka saat. cikgu. Cikgu bagi 30 Dah buka cikgu. Dah buka cikgu. Okey, kalau dah buka bagus, kita tunggu kawan buat yang lain. Okey, masa ada lagi 20 saat. Sepuluh, 9, 125. berat Dah 1, buka cikgu. 4, 3, 2, 1. Baik, masa tamat. Siapa yang dah buka tu cikgu tengok. Cuba kamu angkat. Cepat angkat dari tinggi tengok. Angkat buku, bukan angkat tangan. Buku surat 100 125. 25. Bagus. Jom kita teruskan. Okey, dekat muka surat tersebut terdapat satu petikan. Petikan tersebut ada berapa perenggan? Cuba kira. 3. Ada 1, Tiga. 3 perenggan. 3 perenggan. Jadi siapa nak baca perenggan pertama, siapa nak baca perenggan kedua dan siapa nak baca perenggan ketiga? Saya. Saya nak baca Kita bagi nama perenggan pertama. Sebut nama perenggan pertama. Jasmine. Jasmine. Orang lain pula. Wafiq, cikgu nak Wafiq. Wafiq baca perenggan pertama. Ya saya. Perenggan Okey. Wafiq baca pertama. Keluarga Faisyah sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makanan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Faisyah pula gemar minum jus oranye segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oranye baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Okey, bagus Wafiq. Wafiq, mana watak kamu? Wafiq, ada tak watak kamu? Cikgu tak nampak lah. Ada. Ahmad Wafiq. Ni. Nah. Cikgu bagi bacaan baik. Seterusnya, perenggan yang kedua. Siapa tu? Saya cikgu dan saya. Sebut nama. Jasmine. Alia, cikgu nak Alia. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis,
Alkali pula rasanya pahit, manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Bagus. Alia. Jom kita cari watak Alia. Saya nak perangai ketiga. Alia. Jasmine nak berangan Cikgu, saya nak perangai Atas ketiga. kembali. Cikgu, saya perangai. Bacaan baik. Cikgu, saya nak. Cikgu, saya nak perangai ketiga. Perangai kau. Jasmine. Saya dah Haziq. Haziq. Cikgu, saya nak Apalah perangai perangai- ketiga. Perangai ketiga ni, kita biar watak ni pilih. Kita tengok siapa yang Cikgu, kena. Terus. Anisha. Danisha tak ada. Anisha tak ada. Okey, kita cari lagi. Aira. Saya cikgu. Aira baca perangai ketiga. nak baca. Wan Aira. Faida sungguh pandai memasak makanan. Jauh dah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai. Faiza mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Okey, bagus. Aira. Aira, cikgu bagi bacaan baik. Okey, murid-murid. Sebenarnya kan, dekat dalam petikan ni terdapat beberapa ayat tunggal. Kita kan nak belajar ayat tunggal hari ni. Jadi, ayat tunggal cikgu cakap tadi boleh diluaskan, boleh dikembangkan. Jadi, jom kita tengok. Contoh ayat tunggal yang pertama. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Mana subjek? Mana subjek bagi ayat ini? Siapa nak jawab? Bahagia. Menjamu selera. Keluarga Farisha. Subjek tadi cikgu cakap terdiri daripada frasa nama kan? Mana? Farisa. Keluarga Keluarga Farisha. Keluarga Farisha. Farisha. Keluarga Farisha merupakan subjek. Predikat pula? Predikat pula yang mana? Menjamu selera. Menjamu selera. Okey, predikatnya adalah sedang menjamu selera. Menjamu selera. Sekali lagi cikgu tanya. Apa subjek bagi ayat tunggal tersebut? Keluarga Farisha. Apa predikat bagi ayat tunggal tersebut? Menjamu selera. Menjamu selera. Sedang menjamu Selera. Sedang menjamu selera. Bagus. Jadi, yang pertama sekali, mari kita lihat bagi perluasan subjek. Tadi subjek tadi, keluarga Farisha kan? Jadi, kamu tengok kat sini. Contoh yang diberikan, keluarga bahagia Farisha. Nampak tak dia tambah perkataan bahagia? nampak? Kalau tadi keluarga Farisha. Sekarang kita meluaskan lagi subjek tersebut, kita tambah bahagia. Kamu nak bagi contoh tak? Apa perkataan lain yang kita boleh ganti selain bahagia? Siapa nak jawab? Contoh yang diberikan keluarga bahagia Farisha. Cuba kamu pula yang fikir apa perkataan yang sesuai untuk digantikan dengan bahagia. Siapa nak cuba? Keluarga seronok Farisha. Sesuai ke ayat tu? Gembira. Keluarga ceria. Keluarga ceria. Lagi? Keluarga Gembira. besar Gembira. Farisha. Okey, seterusnya kita lihat pula perluasan predikat. Apa predikat bagi ayat tunggal tadi? Apa predikat Sedang bagi menjamu selera. sedang menjamu selera. Jadi, bila kita lakukan perluasan predikat, macam cikgu cakap tadi, kita boleh tambah frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi. Sekarang cuba kamu tengok apa yang ditambah oleh contoh yang diberikan ni. Di ruang makan. Di ruang makan. Keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Cuba kamu fikir contoh yang lain. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Bagus. Lagi? Di meja makan. Di meja makan. Di meja makan. Sekarang Di ruang makan. Di kedai. sekarang cik kamu, kalau kamu faham bagi perluasan subjek dan predikat, cikgu nak kamu angkat tangan macam ni.
Cepat, siapa yang faham angkat tangan. Tunjuk okey. Okey, bagus. Seterusnya. Okey. Berikut, cikgu telah senaraikan ayat tunggal yang terdapat dalam petikan yang telah kamu baca tadi. Ayat yang pertama, keluarga Farisha dan menjamu selera ni kita dah bincangkan tadi. Sekarang jom kita lihat ayat yang kedua. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Bagi ayat yang tersebut, mana satu subjek? Mana satu subjek bagi ayat tunggal yang kedua ni? Makanan yang dihidangkan. Makanan. Makanan yang dihidangkan. Makanan. Makanan. Jadi murid-murid, perkataan yang berwarna merah adalah subjek. Perkataan yang berwarna biru adalah predikat. Jadi subjek bagi ayat tersebut adalah makanan. Manakala predikat bagi ayat tersebut adalah yang dihidangkan sungguh lazat. Sekarang kita nak lakukan membina ayat tunggal dengan perluasan subjek. Okey, kita tengok perluasan subjek dulu. Makanan, cikgu tambah apa ni? Tengah hari. Tengah hari. Lagi boleh gantikan apa lagi? Tengah hari. Makanan malam. Makanan malam. Bagus. Sekarang jom kita tengok contoh yang ketiga. Mana satu subjek? Adik. Predikat. Adik. Predikat. Makan ulam. Tidak suka Tidak makan. suka makan ulam. Tak suka makan ulam. Jadi subjek tersebut adalah adik. Sekarang murid-murid tengok apa yang cikgu tambah? Kecil manja. Adik manja. Adik kecil manja. Lagi Mana tidak suka makan contoh lain, adik kecil manja. Adik apa lagi? Manja. Adik Faisal. Cik Comel. Bagus Comel. lagi. Adik bongsu Adik bongsu. Okey, bagus. Jom kita tengok ayat tunggal yang keempat. Farisha pula gemar minum jus oren. Mana satu subjek? Farisha. Predikat. Farisha. Predikat. Gemar minum Tak gemar minum jus oren. Jus oren. Bagus. Jadi yang keempat cikgu nak kamu fikir. Cikgu nak kamu fikir apa kata yang sesuai. Farisha kawan saya pula gemar. Oh, bagus. Farisha kawan saya pula gemar minum jus oren. Lagi. Farisha jarang pula gemar minum jus oren. Apa tu tak dengar? Farisha. Jarang. Saya cakap tadi subjek Farisha selalu dia namakan. Empat. Cikgu bagi contoh. Farisha, anak Puan Faizah pula gemar minum jus oren. Seterusnya kita lihat ayat tunggal yang kelima. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Jadi murid-murid, mana satu subjek? Faizah. Predikat? Puan Faizah. Predikat. Faizah. Predikat. Sungguh pandai memasak makanan. Sungguh pandai memasak makanan. Pandai Jadi memasak. murid-murid, apa perluasan subjek yang sesuai diletakkan selepas perkataan Faizah ini? Apa nak cuba? Mak kepada Puan Faizah terlalu sungguh pandai Puan memasak. Faizah amat sungguh pandai memasak makanan. Sungguh kurang tepat. Lagi cikgu cakap kata rasa nama. Tadi cikgu dah dengar dah tadi. Ada jawapan yang tepat. Puan Faizah emak kepada Puan Faizah terlalu Betul. sungguh pandai masak. Bagus. Puan Faizah kepada Farisha sungguh pandai memasak makanan. dan sungguh pandai memasak makanan. Okey, sekarang kita membina ayat tunggal dengan perluasan subjek. Seterusnya kita pergi kepada membina ayat tunggal dengan perluasan predikat. Cikgu tak jelas lah. Tak jelas? Kalau cikgu tak jelas ke? Hello? Soalan cikgu okey tak? Jelas? Jelas? Jelas. Okey, Yes. cikgu tanya kamu. Jadi kita lakukan perluasan. Perluasan apa tadi?
Peluasan ayat. Peluasan ayat. Predikat. Subjek. Sekarang kita pergi kepada peluasan predikat. Bagi ayat yang pertama, ayat pertama kita dah bincangkan. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Puan Faizah pandai memasak makanan. Mana satu subjek? Puan Faizah. Puan Faizah. Predikat. Puan Faizah. Puan pandai masak makanan. Okay. Pandai masak makanan. Kita nak melakukan peluasan predikat. Cuba tengok. Pandai masak makanan tradisional. Lagi apa lagi yang boleh ganti? Luar. Makanan luar. Makanan luar. Okay, Makanan lagi? segera. Makanan segera. Okey, kita pergi lihat contoh yang ketiga. Farisha pula gemar minum jus oren. Predikatnya adalah pula gemar minum oren. Jadi cuba tengok apa yang cikgu tambah. Segar. Segar. Kan? Jus oren. Segar. Apa lagi yang boleh ganti? Segar. Selain segar. Anak cuba tak? Farisha pula gemar minum jus oren. Yang sedap. Okey. Farisha pula Dengan yang gemar keempat. minum jus oren yang enak. Yang keempat siapa nak cuba? Cikgu nak seorang. Saya nak cuba, saya nak cuba. Siapa tu? Sebut nama. Alia. Ya? Alia. Alia. Okey, Alia. Okey, yang keempat. Encik Farid makan tapai itu sedikit sahaja. Makan? Tapai. Tapai. Okey, bagus. Yang kelima, siapa nak cuba? Saya mau lagi. Siapa tu? Saya. Ya. Muhammad Iskandar. Oh, Razin dah masuk ah. Kalau masuk ni. Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar. Okey, Muhammad Iskandar. Cuba yang kelima. Iskandar? Minuman itu rasanya sedikit masam pada jus oren. Pada jus oren. Betul ke kawan-kawan? Salah. Cikgu tanya kamu, betul ke? Salah. Salah. Kalau salah, cuba jawab. Apa yang betul? Siapa lagi nak cuba? Mana soalan? Okey. Saya nak cuba cikgu. Okey, silakan. Memang rasanya sedikit masam Saya nak dan cuba. Okey, silakan cuba. Cikgu nak cuba. Siapa tu? Saya nak cuba. Alia. Keril. Keril ke? Saya. baik. Harid Daniel. Itu masalah lain. Okey, Harid Daniel. Harid Daniel. Muhammad Razin. Cikgu saya nak cuba. Okey, kita bagi Muhammad Razin. Muhammad Razin. Mana Muhammad Razin? Cepat. Soalan ni mana? Okey. Minuman itu rasanya sedikit masam kerana tidak bubuh gula. Kerana tidak bubuh gula. Betul ke kerana tidak bubuh gula? Apa perkataan yang sesuai selain bubuh? Kerana tidak letak gula. Kerana tidak meletakkan gula. Okey, contoh yang cikgu boleh bagi, minuman itu rasanya sedikit masam seperti apa? Orange. Seperti limau. Lima. Cu. Limau. Seperti cu. Limau nipis. Seperti cuka. Bagus. Okey murid-murid, kita teruskan dengan latihan. Untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu keluarkan buku tulis penulisan ke pemahaman? Buku pemahaman. Cikgu nak jadi kamu tulis hari, ini hari apa? Hari kemudian kamu tulis tarikh. Tapi siapa yang nak print pun boleh, siapa nak salin pun boleh. Nanti cikgu akan hantar dalam Telegram. Latihan untuk hari ini adalah bina ayat
dengan perluasan. Soalan tu dekat Telegram boleh tak? Boleh. Nanti lepas ni cikgu hantar. Bina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan cat. Nampak tak? Okey, terusnya. Okey, macam biasa murid-murid, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak tanya kamu, apa yang kita belajar hari ini? Satu tunggal. Ayat tunggal. Ayat Ayat tunggal. Cikgu nak seorang-seorang jawab. Ayat Tunggal. tunggal. Fik, Ayat. apa yang kita belajar hari ini? Ayat tunggal. Ayat tunggal. Ayat tunggal. Ayat tunggal. Ayat tunggal. Keramik makanan. Ceramik, makanan. Lagi? Saiz dan makanan. Memasak. Makanan. Dan makanan. Okey, cikgu tanya kamu, ayat tunggal ni Penulasan tadi kita belajar objek. perluasan Objek. Dan predikat. objek, Dan predikat. subjek, perluasan subjek dan perluasan Makanan. Predikat. 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 Kalau untuk perluasan subjek terdiri daripada rasa apa? Nama. Rasa nama, bagus. Perluasan subjek. Kalau untuk perluasan predikat terdiri daripada frasa Kerja. frasa kerja lagi, Pasal sendi. Frasa sendi lagi, Frasa nama. Frasa adjektif. nama. Satu lagi frasa Adjektif. Okey, bagus murid. Jadi latihan hari ini Kata jet. cikgu nak kamu tadi, cikgu nak kamu bina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Kemudian ingatkan hantar tugas kita dalam Telegram kelas kita. Dan jangan lupa kelas kita esok pagi. Jadi murid-murid, satu soalan lagi cikgu nak tanya kamu. Tadi kan kita belajar makanan seimbang kan? Ha? Tadi kan kita belajar makanan seimbang. Jadi apabila kita makan makanan seimbang, apa faedah yang kita dapat? Dapat menyihatkan badan. Menyihatkan badan. Lagi Menyihatkan badan dan dapat tenaga. Badan. dapat Dan tenaga. mendapat tenaga. Dapat mencerdaskan otak. Dapat mencerdaskan otak. Menyihatkan tubuh badan kita. Okey, bagus. Baik murid. Jadi kelas kita pada hari ini saja. Ada masa lagi beberapa minit cikgu nak kamu siapkan latihan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam cikgu. Kita lihat tahu ada beberapa minit ni. Bye. Tak jelas, mungkin lain tu tak apa. Okey, baik.